apabila Nabi SAW bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an tiba di Gua Thur, Sayyidina Abu Bakar terlebih dahulu memasuki ke dalam gua tersebut. Ini adalah untuk memastikan ianya selamat untuk mereka berdua masuk ke dalam. Beliau pun menutupi semua lubang yang ada dengan kainnya, kecuali satu lubang sahaja kerana kehabisan kain, yang mana beliau menutupnya dengan kakinya. Setelah itu masuklah Nabi SAW ke dalam gua, dan kerana terlalu penat, Nabi SAW baring di atas pahanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, lantas lalu tertidur kerana terlalu penat daripada perjalanan yang jauh. Tiba-tiba seekor ular mematuk kaki Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang kebetulan lubang yang ditutupi dengan kakinya itulah terdapatnya seekor ular yang ingin untuk keluar daripada lubang tersebut. Namun beliau menahan kesakitan dan tidak mahu bergerak kerana tidak mahu Nabi SAW bangun daripada tidurnya. Namun tangisan yang keluar daripada matanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq jatuh ke wajahnya Nabi SAW, yang menyebabkan Nabi SAW terbangun dan bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, apa yang telah terjadi?" Maka beliau menjawab, "Kakiku ya Rasulullah." Rasulullah SAW melihat kakinya yang dipatuk oleh seekor ular, lalu meludah kepada luka tersebut, lalu baiklah, sembuhlah dengan serta-merta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ketua-ketua Mekah pada ketika itu bertambah gelisah kerana kehilangan Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak tahu di manakah Nabi SAW. Maka mereka memukul Sayyidina Ali karamallahu wajhah di hadapan Kaabah, dan mereka Abu Jahal menampar wajahnya Asma binti Abu Bakar sehingga anting-antingnya pecah. Mereka menjanjikan barang siapa yang dapat jumpa Muhammad SAW akan diberikan 100 ekor unta. Dengan itu tambahlah semangat penduduk Mekah untuk keluar mencari Nabi Muhammad SAW bersama dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, sehingga ada di antara mereka yang sampai ke Gua Thur. Kaki-kaki mereka dapat dilihat oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang membuatnya risau bukan kerana keselamatan dirinya, tapi beliau risau akan keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun keadaan itu ditenangkan oleh Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau dengan penuh keyakinan kepada bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Iaitu dia berkata kepada sahabatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "Janganlah engkau duka cita, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita." Allah Subhanahu wa taala menghantar untuk menutup pintu gua itu labah-labah dan 2 ekor burung merpati untuk membuat sarang dan sangkar di hadapan pintu tersebut. Dengan ini apabila pemuda-pemuda orang Arab, orang Mekah, apabila melihat adanya labah-labah, adanya burung, mereka tak sangka akan adanya orang di dalam gua tersebut. Maka tidak ada di antara mereka yang ingin untuk melihat ke bawah. Hanya mereka melihat ke bawah, nampaknya Nabi SAW. Tetapi kerana untuk menghindari daripada sifat malu, mereka tidak lihat ke bawah, maka mereka terus meninggalkan tempat tersebut. Maka bermalamlah Nabi SAW bersama dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq di dalam gua tersebut selama 3 malam. Pada hari yang keempat, maka baginda SAW pun keluar daripada gua tersebut, dan tibalah seorang yang telah dirancang oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk menemani mereka melakukan perjalanan hijrah ke kota Madinah, iaitu Abdullah bin Uraikid, yang mana beliau itu pada saat itu adalah seorang yang kafir, namun beliau itu dipilih oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq kerana beliau adalah orang yang paling pakar dalam perjalanan ke kota Madinah. Maka mereka pun, beliau membawa
2 ekor unta yang seperti mana yang dijanjikan dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, satu untuk ditunggangi oleh Sayyidina Abu Bakar dan satu yang ditunggangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kesemua mereka memulakan perjalanan ke kota Madinah yang ditemani juga oleh Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha dan juga Amir bin Fuhairah radhiyallahu anhu. Apakah yang terjadi sepanjang perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Gua Thur hingga sampai tiba di kota Madinah? Saksikan sambungannya pada sesi yang keempat menelusuri hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam.